Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnati wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Sidang penonton yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita sekali lagi pada malam ini panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya Allah masih sayangkan kita. Allah masih lagi mendatangkan kepada kita pelbagai nikmat yang memerlukan kepada kita mensyukuri nikmat tersebut sebagai tanda kita hamba Allah yang terbaik. Sambungan pengajian kita pada malam ini masih lagi perbicaraan berkaitan dengan ketaatan isteri kepada suami. Maka tiada ada seorang perempuan yang menyakiti ia akan suaminya, malaikat menyumpahlah akan dia oleh bidadari yang berada di dalam syurga. Seperti diceritakan daripada Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'dhil mar'atu zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain la tu'dhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, la tu'dhil mar'atu zawjaha fid dunya. Tidak ada mana-mana isteri yang menyakiti tuk laki dia sewaktu berada di dalam dunia, illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain, kecuali isteri kepada suami daripada anak bidadari itu berkata, la tu'dhihi, dengan melarang perbuatan menyakiti daripada isteri dalam dunia itu, dengan mengatakan jangan kamu berbuat demikian, jangan kamu menyakiti dia. Dia kata isteri kepada suami daripada anak bidadari. Iyalah, apabila suami terbaik, sudah tentu suami ini adalah merupakan ahli syurga. Bila ahli syurga, seorang itu dilabelkan sebagai ahli syurga, maka sudah tentu dia punya isteri di kalangan anak bidadari. Anak bidadari ini dia tahu dah, dia akan menjadi isteri kepada siapa dan siapa. Jadi setelah mana dia dapati bahawa isteri yang berada di dalam dunia ini menyakiti suaminya, maka isteri dari kalangan bidadari ini melarang dengan mengatakan la tu'dhihi, jangan kamu menyakiti dia. Jangan kamu menyakiti dia. Dia tu suami aku jugalah. Walaupun sekarang menjadi suamimu, tapi dia akan menjadi suami aku di dalam syurga nanti. Dah tu tak deki ke orang puan tu? Perempuan isteri dalam dunia ni tak dengki ke apabila di akhirat nanti tahu-tahu suami dia ada lagi bini yang ramai di kalangan bidadari. Besok tidak ada seorang pun yang dengki. Yang dengki-dengki ni waktu berada dalam dunia. Sifat dunia memang sifat tak pernah merasai kepuasan. Jadi sebab itulah ada satu cerita. Ada satu cerita ni real yang telah disampaikan oleh seorang peguam kepada saya. Jadi peguam ni oleh kerana pengalaman dia membawa kes yang membabitkan perceraian. Ada satu permohonan tuntutan nafkah, tuntutan pusaka di unit pusaka. Jadi dia panggil peguam ini untuk menjadi pembela dia. Jadi peguam menintanya, suami meninggal dunia, kenapa? Lalu perempuan tadi menangis dengan tangisan yang kuatlah, sehingga mengambil masa yang begitu lama untuk mententeramkan perempuan tersebut, balu tersebut. Akhirnya setelah mana hilangnya heba dia beritahulah, dia kata sebenarnya akak ni menyesal dengan sesalan yang teramat sangat. Apa dia? Cerita dia,
suami akak ni, dia beritahu dengan ikhlas kepada akak dia nak kahwin seorang lagi. Suami akak ni seorang yang baik. Memang akak kenal dia seorang yang baik, seorang yang jujur, seorang yang mengambil berat. Memang pada sepanjang perkahwinan akak dengan dia, boleh dikatakan tak ada lah kejahatan, kesalahan, kekasaran yang dilakukan oleh dia. Tapi walaupun tak ada, setelah mana dia menyatakan hasrat untuk berpoligami, akak tak boleh terima. Akak tak boleh terima pada waktu itu. Jadi setelah mana tak boleh terima, jadi mulai saat itu akak mula membebel kepada dia. Akak mula mencari segala kekurangan dia untuk menyalahkan dia. Dia tak jawab, dia diam je. Tiba-tiba tak berapa lama, Allah Ta'ala timpa penyakit kepada suami akak ni. Apa nama ni? Heart attack ke dia panggil? Jantung tu. Tiba-tiba kena serangan jantung, mati tu. Mati tu laki akak. Jadi setelah mati, akak jadi bingung pada waktu tu, hilang arah. Tak boleh nak cerita. Setelah mana akak membuat analisa, membuat muhasabah, rupa-rupanya barangkali Allah Ta'ala menguji akak kerana kejahatan akak, kesombongan, kedegilan akak ini, menyebabkan Allah Ta'ala ambil suami akak yang baik ini segera mungkin. Jadi makna berbalik kepada hadis yang dibicarakan pada malam ini. Ingat orang perempuan di luar sana, ingat baik-baik. Jangan kamu sekali-kali menyakiti suami kamu. Suami yang baik ini akan menjadi perhatian kepada mana-mana anak bidadari dalam syurga. Bahkan anak bidadari ini bertindak memarahi isteri tersebut di atas tindakan jahat yang dilakukan. Dan tiada harus perempuan itu puasa sunat melainkan dengan izin suami. Isteri apabila nak puasa sunat Isnin ataupun Khamis ataupun tak kira puasa Asyura ke, Tasu'a ke, Nisfu Sya'ban ke, dia kena minta izin dulu dengan suami dia. Maka jika berbuat ia, nescaya berdosalah perempuan itu dan lagi tiada diterima daripada. Mana anda kata perempuan isteri ini nak puasa juga. Dia kata, aku tak peduli dengan tok lelaki aku. Tok lelaki aku bukan rajin pun dia puasa. Aku tak boleh nak ikut dia. Tindakan isteri membelakangi suami walaupun suami tak bagus, maka tindakan itu sia-sia. Letih saja puasa tak dapat pahala. Bahkan yang dapatnya adalah dosa. Ingat baik-baik orang puan. Walaupun tok lakimu tak berapa bagus, ingat mentaati suami adalah satu perkara yang lain, yang perlu dan menjadi kewajipan kamu lakukan. Dan tiada harus pula memberi sesuatu daripada rumahnya melainkan dengan izin suami. Mana apa sahaja barang yang ada dalam rumah, aiskrim ke, pisau ke, tukul ke, kerusi ke, penyapu ke, tak boleh nak beri kepada jiran kita ke, kepada adik-beradik ke, siapa ke, kecuali kena meminta izin daripada suami dulu. Kecuali yang tak perlu minta izin dan boleh terus bagi, makanan yang basah, yang ditakuti binasanya makanan tersebut. Contohnya ayam. Rumah kita ni banyak ayam ataupun ikan banyak. Kebetulan peti ais rumah kita ni rosak. Jadi biasanya kita beli ayam ikan ni untuk dapat menampung seminggu. Tiba-tiba hari yang kedua didapati peti aisnya rosak. Jadi bila rosak, jumlah ayam yang begitu banyak tak mungkin dapat dihabiskan dalam tempoh yang begitu cepat. Maka pada waktu itu dengan pantas isterinya bertindak mengholurkan ayam ataupun ikan itu kepada jirannya tanpa meminta izin daripada suami. Nak tunggu suami balik tak tahu bila, ataupun suami kena out session, telefon pun tak boleh nak call dia. Jadi pada waktu itu tindakan isteri memberi kepada sesiapa daripada makanan yang basah bagi mengelakkan daripada berlakunya kerosakan, maka tindakan itu adalah diharuskan. Bahkan suami diberi pahala yang banyaknya oleh Allah Ta'ala dengan tindakan isteri sebegitu.
Dan tidak harus pula keluar ia isteri daripada rumahnya kecuali dengan mendapat izin daripada suaminya. Maka jika berbuat ia nescaya melaknat Allah Ta'ala dan segala malaikat. Jadi jika isteri keluar daripada rumah tanpa minta izin dengan suami, Allah marah, malaikat laknat. Kenapa malaikat laknat? Kerana malaikat ni terlalu marah sangat kepada isteri yang berbuat demikian. Sehingga isteri itu bertaubat dan meminta maaf izin dengan suaminya dan meminta maaf dengan suami. Ketahuilah olehmu wahai segala perempuan, apabila musafir suamimu, maka jangan sekali-kali kamu bersuka-suka dan jangan sekali-kali kamu bermain-main dan jangan pula perhiasan hingga pulang kepadamu oleh suami. Mana apa dia? Dia kata andai kata suami hilang daripada dia, hilang pergi mana? Suami hilang pergi kerja ataupun suami hilang pergi ke mana-mana, makna yang paling penting suami tidak ada di rumah. Maka orang perempuan tak boleh nak suka hilau, tak boleh nak bersembang, tak boleh nak bergaluk. Kalau kata bergaluk. Kalau di kampung ni, dia duduk atas morang rumah dia, ada bersembang. Daripada pagi sampailah kepada petang. Tak tahu apa cerita yang dia cerita kan. Ingat perbuatan itu adalah salah. Tak boleh kamu lakukan. Dan kamu tak boleh mengenakan perhiasan. Apatah lagi wangi-wangian, tak boleh. Kenapa? Perhiasan dan wangi-wangian ini adalah untuk suami kamu. Dan demikian lagi, jangan sekali-kali menyalahi akan janji suamimu. Bila mu janji dengan suamimu, jangan sekali-kali kamu mungkiri. Dan dia kata ada satu cerita di mana seorang perempuan telah berjanji dengan suaminya. Dan jangan memungkiri janji. Maknanya ketika mana suami dia memberi janji kepada isteri yang duduk kat rumah, jangan pergi ke mana-mana. Itu mana janji. Jadi apabila isteri kata yes, saya dengar dan saya patuh. Maknanya apa yang terjadi di tengah-tengah itu kecuali perkara yang memudaratkan tak apa. Jadi kalau perkara yang tidak mudarat tak boleh. Jadi berlaku satu ketika di mana sebaik saja suaminya bermusafir dan suaminya berjanji dengan isteri bahawa jangan keluar daripada rumah. Sehinggalah suaminya balik. Isterinya, ya, angguk, tanda setuju. Tiba-tiba dia kata, didapati bapaknya yang berada di tingkat bawah. Perempuan itu berada di tingkat atas. Rumah bertingkat lah ni, cerita dianya. Jadi tiba-tiba bapaknya yang berada di tingkat bawah jatuh sakit. Lalu keluarga dia datang memberitahu kepada anak perempuan yang merupakan isteri kepada suami yang keluar musafir tadi, memaklumkan berita tentang kesakitan ayah. Maka oleh kerana perempuan ini seorang yang mutadayyinah, mana seorang yang beragama, oleh kerana setia dia dengan janji suami dia, walaupun dikhabarkan tentang kesakitan ayah, maka perempuan tadi minta adik-beradik dia pergi jumpa dengan baginda, menyampaikan perkara tadi. Boleh ke tak boleh dia nak turun untuk melihat ayah yang sakit. Nabi SAW meminta, Rasulullah SAW bersabda, Rasul memberitahu supaya adik-beradik dia ni sampaikan berita ini kepada kakak dia di rumah dengan mengatakan, taatlah kamu kepada suami kamu. Mana tadi kamu janji tak nak turun daripada rumah, maka sekarang walaupun ayah kamu sakit tak boleh kamu turun. Maka akhirnya ayahnya mati. Maka sekali lagi disampaikan berita ini kepada kakaknya tentang kematian ayah. Maka kakaknya menyuruh adiknya bertemu dengan baginda Nabi. Kok ada excuse. Nabi mengatakan bahawa taatlah, beritahu kepada kakak kamu, taatlah kepada suamimu, taatlah kepada suami kamu, ikutkanlah janji yang telah dijanjikan oleh suami kamu. Maka setelah itu ayah yang meninggal dunia ditanam, dikebumikan. Setelah siap semua sekali,
perempuan itu tetap akur dengan janji suaminya, tak turut serta mengikuti jenazah ayahnya dibawa ke kubur. Dalam keadaan sedihnya perempuan itu, karena tak dapat tengok wajah ayah dia kali terakhir. Ya Allah Rabbi, tak dapat nak bayangkan bagaimana hebatnya perempuan ini. Walaupun melihat wajah ayahnya kali terakhir ini adalah satu perkara yang, kalau orang kata kita mesti. Apa cara keadaan sekalipun, tetap juga kita akan usaha untuk tengok. Ingat? Sehingga kalau anak di penjara pun minta ekskus dengan pegawai penjara untuk balik tengok juga. Ayah yang meninggal. Baik, setelah itu Nabi SAW mendapati berita tersebut bahawa anak dia tetap akur kepada arahan suami. Maka pada malamnya Nabi menghantar wakil untuk menyampaikan berita kepada perempuan itu dengan mengatakan bahawa, wahai perempuan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi keampunan sebaik-baiknya kepada ayah kamu disebabkan ketaatan kamu kepada suami kamu. Ya Allah Rabbi, Allah hebatnya. Nabi beritahu kepada perempuan itu melalui wakilnya bahawa ayah kamu yang berdosa diampunkan oleh Allah semua dosa dia kerana ketaatan kamu kepada tok lakimu. Maknanya kerana ayah kamu pandai mendidik kamu, pandai mengasuh kamu, pandai mentarbiah kamu, sehingga kamu menjadi isteri yang terbaik. Taat setia kepada arahan suami kamu. Walaupun kepentingan ada nak tengok ayahmu boleh, tetapi kamu ketepikan itu oleh kerana telah berjanji dengan suami. Tak boleh turun daripada rumah selagi mana suami tak balik. Ekoran itu Allah memberikan ampunan terbaik pada ayahmu, menyebabkan ayahmu masuk syurga sekarang. Allahu Akbar Tuhanku. Hebatnya ya Allah. Oh, kalau boleh kepada masyarakat kita zaman sekarang. Oh, kalau boleh kepada masyarakat kita zaman sekarang. Habis. Tak ada seorang pun sanggup berbuat demikian. Kenapa? Sebab masyarakat kita cetek sangat ilmu pengetahuan. Yang dia nampak ialah apa yang nampak pada pandangan luaran sahaja. Dia tak nampak benda yang sebaliknya. Pengampunan dia tak nampak. Yang nampak kalau aku tak datang rugi. Ini merupakan kali terakhir. Ini penyaksian kali terakhir. Walau kalau zaman sekarang kita ada telefon, kita ada kamera, boleh je buat rakaman. Tak boleh, nak pergi juga. Walau kalau pergi bukan ada apa-apa pun. Bukan kata kita pergi doa kepada dia pun. Bukan kita pergi baca Quran kepada dia pun. Mana paling kita duduk tengok gitu je. Baik, inilah bezanya orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Dan setengah daripada adab yang lazim maksudnya mesti, yang mesti dilakukan oleh isteri. Adab mana aturan yang mesti dilakukan oleh isteri terhadap suami ialah mengekalkan kasih sayang, terutamanya terhadap kelakuan suami. Mana ditakdirkan suami kita nakal, kita kena tetap kasih sayang kepada suami walaupun suami kita nakal. Nampak macam mana Allah Ta'ala takdirkan kita begitu. Jadi tak boleh bila kita dapati suami kita nakal, mu nak nakal mu main dengan perempuan lain, aku boleh juga main. Jangan. Mu kena ingat mu tu bini orang. Jadi tu lelaki mu kalau dia main, barangkali ada potensi untuk dia menjadikan perempuan itu sebagai isteri dia. Oh, awak kata tak mampulah dia. Mana awak tahu? Awak memang ukur orang begitu je. Soal mampu tak mampu bukan awak. Mampu tak mampu ni adalah suami awak. Dan memelihara ia akan harta suami. Sama ada suaminya hadir, mana berada di rumah ataupun ghaib. Dan kasih sayang ia dengan segala kaum kerabat kepada suami. Dan kasih sayang akan segala anak-anak kepada suami. Ini bagi orang yang menikah dengan suami yang ada anak. Tak kira sama ada perempuan itu anak dara ataupun janda, mu kena ingat, mana-mana anak yang dimiliki oleh suami daripada bini dulu, mu kena tunjuk kasih sayang yang teramat sangat kepada anak-anak tok lakimu.
Sebab, jadi kalau mu tunjuk muka masan pada dia, memang susah hati tok lelaki. Sebab tok lelaki ni, ada jenis orang yang jenis penyayang kepada anak-anak ni. Dan memelihara ia daripada memaki hamun anak kepada tok lelaki. Dan memeliharakan pula daripada melawan perkataan suami. Ingat, walaupun banyak benda yang kita tak suka pada suami kita, jangan banyak lawan dia. Senyap. Kalau ada benda yang kita tak suka, senyap. Ini lawan cakap tok lelaki. Ingat, tindakan melawan cakap tok lelaki ini adalah tindakan celaka. Isteri tersebut adalah isteri yang celaka. Ingat baik-baik. Tegur molek. InsyaAllah tok lelaki kita akan berubah menjadi suami yang terbaik. Dan sabda Nabi SAW, bermula yang terlebih hampir perempuan kepada rahmat Tuhan itu apabila ada ia duduk di dalam rumahnya. Tengok. Dia kata mana-mana perempuan yang inginkan rahmat daripada Allah Ta'ala, dan rahmat Allah Ta'ala terlalu cepat sampai kepada perempuan itu, iaitu mana-mana isteri ataupun perempuan yang melazimi berada di dalam rumah. Makna dia tidak memilih berada di luar rumah ini sebagai tempat kediaman dia. Ingat, orang perempuan tempat dia dalam rumah, bukan luar rumah. Dan bahawa sesungguhnya sembahyang di dalam serambi rumahnya itu dan lebih afdal daripada dia sembahyang di dalam masjid. Tengok, mana-mana orang perempuan yang sembahyang di serambi rumah dia, serambi rumah tu lah, di balkoni tu, sembahyang di balkoni ni, low class lah awak. Dia tak kira low class ataupun kelas, tak kira. Mana kalau sembahyang di balkoni rumahmu lebih baik lagi daripada sembahyang di masjid. Nasbah pada orang puan. Makna nak ceritanya tidak digalakkan sangat orang perempuan sembahyang di masjid. Dan sembahyangnya di tengah-tengah rumah itu lebih afdal daripada sembahyang dia di dalam di serambi rumah. Dia kata, andai kata orang perempuan ni sembahyang dalam rumah, lebih molek daripada dia sembahyang di serambi rumah. Sebab kalau sembahyang di serambi rumah, barangkali orang lain tengok. Orang lain akan tengok dia baik. Semoleknya mana perempuan sembahyang dalam rumah. Nak cerita apa? Nak cerita kok maknanya perempuan ni bukan menjadi tempat untuk dilihat oleh orang lelaki. Orang perempuan bukan barang dagangan. Dia bukan barang-barang perhiasan dunia untuk orang lain. Dia adalah perhiasan dunia untuk lelaki. Dan sembahyang di tengah-tengah rumah lebih afdal daripada sembahyang ia di dalam dan sembahyang di dalam bilik rumah dia terlebih afdal daripada sembahyang di tengah rumah. Tengok, kalau dia sembahyang di tengah rumah, dalam rumah dia ada, tapi lebih molek lagi dia sembahyang dalam bilik. Nak ceritanya duduk di tempat hak terkepit, sehingga tidak dilihat oleh sesiapa pun. Kadang-kadang di luar rumah ni dilihat juga oleh orang yang datang ke rumah dia ni kan. Kadang-kadang sepupu datang, kadang-kadang siapa dia di kalangan wari-wari dia yang jauh-jauh datang, barangkali orang yang akan tengok. Dan apabila keluar perempuan dengan izin suami, maka sebagusnya dengan pakaian yang buruk-buruk. Andai kata dia minta dengan tok laki dia nak pergi pasar malam, tok laki dia kata okey, pergilah, tapi jangan lama-lama. Baik, walaupun suami memberi keizinan, dia kata mu kena keluar dengan memakai pakaian yang buruk-buruk, mana pakaian yang tidak menarik perhatian lelaki di luar. Dan jangan beriah dengan memakai pakaian yang bagus-bagus, dan jangan memakai wangi-wangian, dan semoleknya berjalan ia pada tempat yang sunyi. Bila nak pergi ke luar daripada rumah, kena cari tempat-tempat yang orang tak ramai. Jangan ia berjalan pada tengah-tengah pekan dan pada hadapan orang yang ramai, serta memelihara pula daripada didengari oleh lelaki yang harus berkahwin dengan dia akan suaranya. Mana-mana orang lelaki yang boleh menikah dengan dia, cuba elok, jangan cakap. Jadi apabila bercakap, nanti orang lelaki dengar, oh sedap suara orang puan ni Jadi akan nimbul kekhayalan dia. Dan memelihara pula daripada dikenal oleh orang akan rupanya. Semolek mana kelubung, bungkus tu muka. Sekarang musim kita pakai mask ramai perempuan yang kita tak kenal. Walaupun kita biasa dengan dia, jadi tak kenal. Sebab apa? Sebab pakai tutup. Dan jangan ia hirau sekali-kali kepada lelaki yang lain daripada sahabat suaminya pada menuntut sesuatu hal ajak. Mana kalau orang pergi nak minta apa-apa dengan kita di rumah kita,
pada waktu tok lelaki tak ada, jangan layan. Dan setengah daripada adab yang lazim ke atas isterinya, bahawa jangan ia memperbanyakkan pergi datang ke rumah sekampung. Maknanya, apa yang berlaku dalam kampung kita ni banyak kan, orang ni kadang-kadang pergi rumah orang ni, pergi rumah orang ni, pergi rumah orang ni. Banyak sangat dia pergi mari. Dia kata jangan. Itu adalah tindakan yang tak berapa bagus. Di bandar kita nampak macam terkawal sikit. Di kampung tak ada ni. Sengaja dia pergi jalan rumah orang, nak buat buah. Dan jangan memperbanyakkan berkata-kata dengan orang yang sekampung. Bila berjumpa dengan orang satu kampung, jangan duk main tanya khabar banyak-banyak. Lebih kurang saja boleh. Dan jangan ia masuk ke rumah orang di dalam kampungnya, melainkan kerana sesuatu hajat yang tidak dapat tidur. Bila tidak ada hajat, tak perlu masuk dalam rumah dia. Dan apabila meminta izin akan dia oleh seorang daripada sahabat suaminya masuk ke rumah padahal suaminya tidak ada, maka jangan sekali-kali ia memberi izin untuk dimasuki, kerana memelihara akan cemburu tok lelaki. Tok lelaki tak ada rumah, sahabat tok lelaki bagi Assalamualaikum. Abang Mak ada, Abang Mak. Abang Mak tak ada, naik dulu. Suruh naik. Basah gong. Kawan ni pun, okey, lama tak mari rumahmu, naiklah dulu. Habis parlimen dah jauh hari tu, tak balik lagi. Maka jangan sekali-kali ia memberi izin akan dia, kerana memelihara akan cemburu tok lakimu. Dan lagi hendaklah memadai dengan barang yang memberi rezeki akan dia oleh Allah Ta'ala kepada tok laki. Maknanya orang puan, apa saja yang tok laki bawa balik ke rumahmu, maka mu kena terima sebagai pemberian itu, pemberian yang ikhlas. Tok laki balik bawa roti jana kosong, Alhamdulillah. Tok laki balik esok bawa roti jana telur, Alhamdulillah. Jangan roti jana kosong, arnak pun tak makan. Dia ada pelaka, tok laki dia kan. Sedangkan tok laki dia sebanyak tu je duit yang ada. Tadi cerita nakal tadi. Allah tadi, saya ya Allah Rabbi, Allah Ta'ala duga selalu duit dalam beg duit ni tak pernah tak ada. Oleh kerana baru balik ke kampung, jadi duit habis banyak lah, 2-3 ribu duit habis. Dia bagi-bagi ke orang. Jadi tak perasan duit dalam beg duit tu tak ada. Ada RM100. Jadi apabila sampai di petrol, suruhlah sahabat saya pergi isi bayar minyak tu. Saya cakap kat dia bayar minyak RM100, minyak hijau. Dia nak pergi beritahu, isi penuh. Ya Allah Rabbi, bila isi penuh, tu kan masuk minyak tu, member yang seorang lagi. Saya duduk dalam kereta. Ya isi penuh 160. Bila 160, dia pun minta lah sahabat saya yang tadi tu, dia tengok dia minta 160. Dia minta 60 lagi Ustaz. 60 apanya? Aku tak ada duit ni. Puncak kita. Ya Allah. Dan minyak isi dah. Lepas tu rupa-rupanya yang salah dengannya ialah budak tu. Petugas di cashier tu dia salah dengar. Jadi sahabat saya dah beritahu dah RM100. Jadi kawan tu sangka bos penuh. Sebab dia tengok kereta saya selalu bos penuh. Jadi hari tu bos. Tadinya bos RM100. Ya Allah Rabbi, terpaksa buta, nasib baiklah ada orang lalu lalang situ, orang yang kena. Ya Allah Rabbi, ini nak ceritanya. Mana benda-benda yang seperti ini, ingat tuan-tuan sekalian, kita seharusnya isteri terutamanya kena ingat, kadang-kadang tu laki duit tak ada, habis isi minyak dah macam saya tadi, duit habis. Anda kata balik rumah bini, tak beli apa-apa ke? Itu nak kena kelkuk atas peluk. Sebab orang habis buah minyak dah. Jadi maknanya apa? Maknanya Islam ajar tu bagus. Mana apa sahaja yang dibawa balik oleh suami ke rumah, maka jangan disoal jawab oleh isteri. Isteri hanya menerima saja apa yang dibawa balik oleh tok laki sebagai pemberian ataupun sebagai rezeki yang datang daripada Allah Ta'ala. Dan jangan ia menuntut akan suami itu sesuatu yang lebih daripada yang didantarkan oleh suami. Dan lagi saya mendahulukan ia akan hak suami daripada hak diri dia. Jadi apabila dia nak beli apa-apa, dia kena
mendahulukan kehendak tok laki. Tok laki minat makan apa? Tok laki minat makan nasi kabu. Dia kena buku nasi kabu dulu. Okey dek, tolong buku nasi kabu dulu. Mana dia pesan barang yang menjadi kegemaran tok laki dulu. Baru dia kena pesan yang dia punya. Hari ni dia sesah hak dia dulu, terakhir baru bahagian tok laki. Allah payuhnya bila kita ngaji payuh pula. Ada tu siapa dia suruh jadi bini? Siapa dia suruh jadi bini? Kan dia kata dah kan, apabila orang perempuan semaya 5 waktu, taat kepada tok laki, puasa di bulan Ramadan, dakhalal jannah, boleh masuk syurga dengan begitu mudah. Mengikut mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk. Mana mudah sangat orang tina ni masuk syurga. Orang lelaki payah nak masuk syurga. Tapi oleh kerana perempuan ni tak berapa cerdik, campur dengan bodoh sikit-sikit, dia jadikan perbandingan. Oh, kalau tu lelaki boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Alah. Jangan jadi perbandingan. Kita bini orang kan. Allah Ta'ala jadikan kita ni isteri. Sebab itu dia kata apa? Suamimu kun zaujuka samaun. Apabila tok lakimu akan menjadi langit padamu, maka hendaklah kamu menjadi bumi untuk tok lakimu pijau. Itu bahasa-bahasa yang selalu diungkapkan oleh orang tua zaman dulu. Apabila dia nak hantar anak dia pergi ke rumah tok laki dia, dia pesan, wahai anak-anakku, sebentar saja lagi kamu akan melangkah ke rumah yang kamu tak pernah biasa dengan rumah tu. Mana rumah tok lakimu? Dan aku nak pesan kepada kamu 3 perkara. Yang pertama, jaga mata tok lakimu. Yang kedua, jaga hidung tok lakimu. Yang ketiga, jaga telinga tok lakimu. Jaga mata tok lakimu, jangan sampai tok lakimu tengok benda-benda yang tak elok yang ada pada kamu, dan sesuatu yang tak elok yang ada pada rumahmu. Nanti tok lakimu timbul kebencian padamu. Mu kena jaga tok lakimu jangan terdengar perkata-perkata yang tidak sedap didengari. Mu kena jaga hidung tok lakimu jangan terhidung benda-benda busuk yang ada padamu. Biar tok lakimu hidung benda sedap semua padamu. Dan tok laki kamu di waktu itu akan menjadi langit padamu, dan kamu bersedia untuk menjadi bumi kepada dia untuk dipijau. Ya Allah Rabbi, hebatnya kata-kata ibu satu ketika dahulu, pesanan dia kepada anak-anak perempuan dia. Itulah yang menyebabkan anak perempuan dia berkahwin sampai mati. Kita sekarang tak ada pesan apa-apa pun. Apa yang kita pesan? Mira, mu ingat, bila mu nak pergi bulan madu, jangan terlupa bawa mak juga. Oh, pesan. Mu nak pergi melancong mana-mana, jangan lupa mak kena bawa. Sebab mak jaga mu daripada kecil sampai besar. Ada pesan benda-benda tak pakai kerja. Nak bawa berapa? Siapa buruk ya? Orang baru kahwin, ada orang tu bawa siapa buruk kan? Jadi sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan dalam pengajian kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami pinta dan pohon kepadamu. Berilah kesihatan sebaik-baiknya kepada anak Datuk Rizal yang didapati positif COVID, dan bersama dengan rakan-rakan di sekolahnya ya Allah. Ya Allah, berilah di sekolah agamanya ya Allah selamat daripada jangkitan dan segera sembuh mana-mana mereka yang terkena jangkitan COVID ini. Ya Allah, berilah kesehatan juga kepada kami semua. Berilah kemurahan rezeki yang curah-curah banyaknya kepada kami. Ya Allah, Engkau selamatkanlah kami daripada kejahatan makhlukmu yang jahat. Engkau peliharalah kami. Berilah kemurahan rezeki yang curah-curah banyaknya kepada kami. Ya Allah, berilah kemajuan bisnes kepada rakan-rakan sahabat kami, murid kami yang terlibat dengan bisnes, agar mereka ini menjadi kaya. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya murid-murid kami ini adalah hamba-Mu yang baik, yang suka menderma, yang suka menyalurkan bantuan, yang suka menginfakkan harta ke jalan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami pinta kepada murid-murid kami yang belum lagi bertemu jodoh, termasuklah Ustaz Mus'ad, termasuklah Haji Kamarul Zaman, termasuklah semua murid-murid kami yang lain-lain yang kami lupa menyebut namanya, yang belum lagi bertemu jodoh. Berilah mereka bertemu jodoh dengan pasangan yang terbaik. Ya Allah, kepada murid-murid kami yang belum memperoleh cahaya mata, berilah mereka memperoleh cahaya mata segera mungkin. Ya Allah, Engkau selesaikan masalah yang dihadapi oleh anak Katrina yang bernama Elvis.
yang jatuh cinta dengan seorang wanita India yang belum lagi meluk Islam. Kami pinta kepada-Mu ya Allah agar putuskanlah hubungan mereka ini segera mungkin ya Allah. Jadilah Elvis ini anak yang terbaik dan berilah kepada Elvis dan juga Cakrina ini pasangan yang terbaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum.